حبيبنا المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه واقتدى بقدوته واستنى بسنته وعمل بتعاليمه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan kurnianya serta taufik dan inayahnya. Pada petang yang mulia ini, alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama memenuhkan kekosongan yang ada dalam majlis ilmu ini. Yang mudah-mudahan kehadiran kita insya-Allah akan dicatat sebagai salah satu daripada amal ketaatan, amal soleh yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di luar sana masih lagi belum selesai perjuangan kita menentang ataupun kita cuba nak mengekang akan jangkitan COVID-19 yang kita tengok hari ini semakin aktif semula. Akibat daripada kedegilan beberapa individu yang tidak mahu mengikut SOP ataupun peraturan yang telah ditetapkan. Beginilah kalau sekiranya benda itu boleh menyebabkan mudarat kepada diri dan mudarat kepada orang lain, maka itu tidak seharusnya kita lakukan. Contoh tadi ada orang tanya, boleh bersalam ke kan? Kalau kita yakin kita bersalam tu kan boleh menyebabkan tersebarnya COVID-19 kerana kita ni ada gejala ataupun kawan kita pun ada gejala, tak boleh lah. Tapi kalau kita yakin sama-sama tak ada gejala, tak ada masalah kan, cuma atas langkah ihtiyat kan, sebab kita pun tak tahu kan kita ni bergejala ke tidak kan. Tapi setakat ni insya-Allah, tapi insya-Allah di akhir nanti mungkin dalam tempoh 10 minit saya nak kongsikan sedikit tentang langkah-langkah pencegahan. Macam mana cara kita nak menjaga atau mencegah diri kita daripada terkena jangkitan COVID-19 mengikut seperti yang disarankan oleh Dr. Nur Hisham Abdullah. InsyaAllah saya akan ambil masa sikit dalam masa 10 minit lah lebih kurang kan. Maknanya sebab kita nak lari tak boleh, nak lari nak menyorok pun benda bukan nampak kan. Kalau tentera Jepun ke tentera apa kan komunis ke boleh juga kita nyorok kan. Ni nak nyorok mana tuan-tuan? Nabi pun kata kan, la tatamannau liqa'al adu, jangan bercita-cita cari musuh kan. Tapi kalau musuh datang, Nabi kata jangan lari, tetap. Tapi masalah kita nak macam mana kita nak menghadapi COVID ni kan. InsyaAllah saya akan kongsikan pada akhir nanti insyaAllah. Baik, jadi pada petang ni kita akan sambung ni adalah pertemuan kita setelah pertemuan yang terakhir bulan 3 dulu kan. Kalau tak silap lah bulan 3 ni bulan 8 5 bulan dah kita tak bersua muka. Ni pun saya terpaksa minta tangguh kalau ikut kami minggu lepas sebab saya mesyuarat di Port Dickson selama 4 hari, daripada hari Selasa sampai hari hari Jumaat kebetulan malam ni saya ada di Kuala. Sebenarnya malam esok pun di sini sebenarnya kan, Masjid Kampung Jamuan tak apalah, saya dah deal di sini hari Selasa, tak apalah. Baik, ke soalan 61 ya. Okey, baik. Jadi kita masih membicarakan tentang amalan yang kita digalakkan untuk mengamalkannya oleh Al-Imam Al-Ghazali khususnya setelah kita selesai daripada solat subuh. Agar ni masih lagi kita berada dalam waktu pagi.
Kan ya, kita dah selesai doa sebelum. Sekarang kita pergi kepada doa selepas ya solat subuh. Antara doanya ialah Allahumma ma qadaita lana min amrin faj'al aqibata rasyada. Ini sebenarnya yang terpisah ya, tak sempat saya nak urai pada bulan 3 dulu ya. Sebenarnya ini adalah sambungan daripada yang dikatakan doa ul jawami'. Kan, doa yang menghimpunkan segala ya permintaan dan hajat. Ya, bahkan Nabi SAW sendiri pun ya boleh dikatakan sentiasa ataupun selalu mengamalkan doa al-jawami'. Maksudnya kalau tak baca doa lain pun tak apa dah. Kan, cukup dengan kita baca doa al-jawami' yang yang meliputi 3 pasang ya. Kan dia ada tiga pasang, 3 kembar. Kan. Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajlihi wa na'udzubika min syarrihi kullihi kan. Itu dia punya satu pasang. Ya, lepas itu Allahumma inna nas'alukal jannah atau Allahumma inni as'alukal jannah. Kan ya, wa ma yuqarribu ila min qaulin. Kan, minta dekat dengan syurga ya, dan dekat dengan apa saja amalan yang bawa kepada syurga. Dan itu juga kita minta wa na'udzubika min azabin nar kan. Wa ma yuqarribu ila, kita minta lindung pada azab api neraka dan apa saja yang membawa kita dekat dengan neraka. Dan yang ketiga, kita minta segala kebaikan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta. Ya, apa yang Nabi minta kebaikan, kita juga nak minta benda yang sama. Dan kembar dia, kita minta lindung daripada segala perkara yang Nabi minta lindung, minta jauh daripadanya. Jadi apa yang Nabi minta jauh, minta lindung, kita pun nak minta lindung dan minta jauh juga. Itu yang dikatakan doa apa? Doa kembar ataupun doa ul jawami'. Kemudian kita tutup doa tu dengan doa yang dibacakan tadi. Allahumma qadaita lana min amri faj'al aqibata rasyada, yang bermaksud ya Allah, apa juga keputusan yang engkau berikan kepadaku daripada segala ya urusanku, maka jadikanlah ya akibatnya bahawa aku mendapat petunjuk. Di sini tuan-tuan, kita tak tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya. Mungkin kadang-kala kita rasa yang terbaik bagi kita itu ialah apa? Ya, satu kesakitan. Kan mungkin ya. Sebab mungkin tuan-tuan bisa dengar hadis Nabi SAW, di mana seorang perempuan pernah datang pada jumpa Nabi, datang jumpa Nabi, mengadukan tentang penyakit dia. Ya, mengadu tentang penyakit. Penyakit dia tu penyakit macam sawan apa? Sawan babi ni. Yang jenis kan dia jadi macam ya tak sedar ni. Ya. Maka dia minta, ya Rasulullah, tolong doakan aku supaya sembuh. Kan? Okey, baik. Maka Nabi kata begini, apa kata kalau kamu bersabar di atas kesakitan kamu, falakil jannah, maka kamu layak masuk syurga. Nampak tuan-tuan ya? Maknanya seolah-olah dalam hadis tu ada tuan-tuan dalam kitab Riyadhus Shalihin, tuan-tuan tengok dalam bab sabri ada ya, bab sabar. Ya. Maknanya Nabi boleh doa ya kepada perempuan tadi. Kan ya, supaya sembuh, tak ada masalah. Nabi ni Habibullah kan, kekasih Allah. Tapi kenapa Nabi sebut kepada orang perempuan tu, apa kata kamu bersabar di atas apa? Kesakitan kamu, kan ya, maka itu adalah baik, maka kamu dapat syurga. Kerana mungkin manusia ni kadang-kadang tuan-tuan ya, ketika sakit barulah dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Selalu macam itulah. Kan? Macam kita kan, tengah-tengah elok duduk dengan anak beranak kan, nonton ke makan nasi, tengok-tengok blackout. Wow. Masa tu memang cempera lah. Kan, budak-budak jerit, orang perempuan pun bunyi memekik. Betul tak masa tu? Ya? Okey, baik. Tiba-tiba pam ada elektrik. Agak-agak apa ungkapan yang keluar mula-mula pada mulut kita? Apa agak-agak? Alhamdulillah. Tadi ada tak orang sebut alhamdulillah tadi? Ada tak tadi orang sebut alhamdulillah? Tak ada. Maknanya tuan-tuan, kita ni kena datang ke ujian dulu. Nampak tak? Ujian bukan susah pun, blackout je. Kan? Tu pun dah cempura kan. Tu tak mati lagi, tak masuk kubur lagi tu. Kan? Baru blackout je. Kan? Bila alhamdulillah. Kan kita jadi macam tu. Nampak? Mana keluarnya ucapan alhamdulillah setelah musibah. Ya. Sebab Allah datangkan musibah ni bukan tanda Allah benci tak. Tanda Allah sayang, Allah nak kita ni dapat pahala. Sama juga ya, Nabi masukkan kesakitan yang dialami oleh perempuan tadi. Ya, nampak? Mungkin dengan kesakitan kamu tu kamu banyak berdoa pada Allah, kamu sabar, tu semuanya pahala.
Aku bimbang. Ya, so, Nabi taklah cakap, tapi soalan macam tu lah. Soalan Nabi bimbang, kalau dia dah sihat semua, dah tak berdoa daripada Allah. Kan, ya? Dah tak ada dah sifat sabar tu, tak ada dah. Bukanlah maknanya kita, tak apalah, biarlah sakit. Ya Allah, jangan bagi aku semua. Janganlah macam tu. Usaha ikhtiar. Kan, nampak? Ya, bukan tak usaha, bukan tak ikhtiar. Tapi kita jangan ambil jalan yang singkat. Kan, ada orang kan dia tak sabar dengan kesakitan dia, lalu telah racun dia, payah kan. Nampak? Contohlah jangan. Ya, atau kita buat benda-benda yang bukan-bukan. Ya. Oh, tak boleh. Jangan beronggot. Ya, ya. Jadi kalau ini dah tak larat, sekarang dah 5 hari ni dah hidup dah. Tapi 2 bulan. Yalah. Memang itu ujian dia. Sungguh ya. Tak tersabar dia kami. Tak boleh tidur. Malam sampai pagi. Dia jaga betul. Ada satu je, kalau kita yakin dengan apa? Firman Allah, yang Allah kata apa? Ya, la tu'akhidna in afjamkan. Wala rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi. Maksudnya Allah takkan membebankan ya seorang hamba dengan satu ujian yang dia tak mampu hadapi. Sebenarnya. Kan ya? Mungkin wallahu a'lam lah kan. Yalah, mungkin kita rasa macam kita datang, sebenarnya kita masih boleh lagi. Cuma Allah uji kita. Sebenarnya. Ya, kan. Tak apalah, itu sebagai peringatan, pengajaran pada kita. Kan, pengajaranlah. Ya, satu benda yang kita kena ingat, Allah ni Maha mengetahui tahap hamba-Nya. Allah tak pernah zalim kan ya. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Sungguh. Ya, macam adik saya sendiri kan. Ya. Tak tahu kenal tak kenal kan ya, Ustaz Jamil Azrahi Mudi sekolah ni lah. Kan ya. Darul Mulkan. Dia sekarang kena sakit jantung. Kan, hasil kencing manis. Itulah dia makan ubat hospital kan, lalat kena buah pinggang sakit jantung. Anak dia pula kena kanser ni pula. Kan. Padahal dia tak sihat, anak pun tak sihat. Tapi ada anak lelaki pula seorang tu, dia punya saya langit dia macam mana ke? Saya tak ingat, sampai kena buat pembedahan lah. Dia tak boleh nak bercakap. Kan. Bila saya tengok ujian yang melanda adik saya ni, Allahu Akbar. Kita nampak teruk tau. Tapi kalau kita sebagai orang beriman, orang dekat dengan Allah, memang itulah cara Allah nak naik darjat dia. Kan, itu cara. Ya. Allah nak orang kata permudahkan urusan dia di akhirat. Dia atas apa? Kesabaran dia. Nampak? Ya. Baik, itu di antaralah. Itu kita jangan merasakan ya, ujian Allah itu, kesusahan itu sebagai satu benda yang beban. Memang benda ni kita cakap mudah. Kan? Tapi itulah hakikat dia. Kita nak cakap macam mana lagi? Kan? Kita boleh kata, boleh lah ustaz cakap tak kena kat ustaz. Kita boleh cakap. Tapi nak cakap macam mana lagi? Kan? Itulah yang kita kena cakap pun. Nak tak nak, itulah realiti hakikat yang kita kena terima. Kita ni hamba. Itu yang kita minta tadi. Apa saja yang engkau tentukan ya Allah, kan? Ya, kebaikan ke, keburukan ke, itu hak Allah. Kita tak ada kuasa dalam nak menentukan qada dan qadar. Yang penting aqibatur rasyada. Kesudahan ya, hasil daripada apa yang kita lalui, tak kiralah kebaikan ke, keburukan ke, satu je kita minta, satu rasyada, petunjuk Allah. Itu yang penting. Sebab kalau hidup tak ada petunjuk Allah, tak ada beza kita dengan haiwan, tuan-tuan. Kan? So ada orang senang tapi dia hanyut. Kan? Leka lalat. Ya, tak ada beza dengan lembu rebah, tak ada beza. Begitu juga orang yang susah, yang merungut kan, yang tak bersabar dan sebagainya, pun tak ada beza dengan apa? Kan? Dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Jangan. Nampak ya? Itu sebab benda-benda ni kita kena jadikan dia. Sebab kenapa kita disuruh selalu kan, duduk majlis ilmu, selalu zikrullah. Sebab itulah ni, nak bagi hati kita ni sentiasa tenang dan terima segala apa yang telah Allah tentukan. Ya, sebab iman ni dua je kan, syukur dan sabar. Dapat nikmat, kebaikan, kesenangan, alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Apa saja yang selain pada tu, tak kira kesakitan ke, yang kita rasa sebagai satu musibah, ya, sabarlah. Ya, innalillahi wa inna raji'un. Kan, ya. Kalau teruk sangat, angkat tangan doa yang kita dah baca sebelum ni. Kan? Allahumma in kanatil hayatu khairan li fahyini. Itulah kemuncak dia. Kan? Macam anak kita tengok menderita sangat. Allah, sakit sangat. Jadi kita boleh doa, ya Allah, kalau kematian tu baik untuknya, ya Allah Engkau ambillah dia. Nampak? Tapi kalau kehidupan baik untuk dia, ya Allah Engkau teruskan. Boleh kita doa macam tu. Jangan, ya Allah bagilah mati anakku senang, ya Allah susah benar dah. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Kita serah pada Allah apa yang terbaik.
Mungkin dengan adanya anak kita yang sakit tu, Allah nak bagi pahala kat kita. Itu cara dia. Sama yang saya pernah dengar ya, ceramah ya, Ustaz Syamsuri Haji Ahmad kan. Adalah 2-3 orang yang seorang suami yang dapat isteri yang kuat meletih ni. Kan. Ya. Rupanya itu salah satu cara Allah nak mengkifaratkan dosa si suami tu. Mana tahu? Kan? Mungkin masa muda-muda sebelum nikah dulu kan, ada benda dia buat, jadi Allah takdirkan dia dapat isteri yang rajin meletih. Orang Perak meletih kan? Meletih. Kan pompek, sabar je lah. Kan? Nampak? Sebab benda ni ada kisah dia kan, yang berlaku zaman Sayyidina Umar tu. Kan seorang hamba Allah tak tahan, Allah. Teruk benar kan meletih. Kan? Pergi jumpa Umar Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Kan? Nak pergi mengadu. Wahai Amirul, zaman dulu bini meletih pun mengadu kat Khalifah. Bayangkan. Kan? Tak ada nak bagi Assalamualaikum, dengar-dengar Sayyidina Umar kena meletih. Sayyidina Umar kena meletih juga dengan bini dia. Allah tak jadi. Kan? Aku datang nak mengadu, dengar-dengar orang lagi aku nak mengadu pun kena meletih juga, apa cerita. Dia pun elok dia nak angkat kaki nak belah daripada rumah Sayyidina Umar kan, nak pergi tu. Sayyidina Umar nampak, mari-mari apa hal? Kan? Dia pun cerita. Sayyidina Umar senyum sama kata, di sebalik letiran isteri itu ada kafarah kepada dosa. Di atas kesabaran suami. Ya, itu kita sabar. Kan? Saya kalau isteri saya letak, saya senyap. Saya tak balik. Lantak dia. Kan? Ya, nampak? Sampai dia pula marah kita kan. Jawablah. Kan? Dia kata, abang kalau jawab kan jadi pandai bergaduh pula. Tak apalah, senyap. Terima je lah. Kan? Okey, baik. Itu di antara benda yang kita kena faham lah. Jadi apa saja keputusan, apa saja yang Allah putuskan, kita minta itulah terbaik untuk kita. Kan, ya? Contoh macam husnul khatimah kan. Kita semua nak mati dalam keadaan baik. Tapi bagaimana, di mana kita tak tahu. Kan? Ada orang mungkin dalam pokok boya, ada orang mungkin di bawah tayar lori. Tak tahu. Jadi kita jangan pandang kematian macam tu semua mati-mati yang husnul khatimah ada. Nampak ada? Ya, itu benda-benda yang kita kena faham lah. Maknanya bagaimana, di mana itu urusan Allah. Yang kita boleh ikhtiar tadi, persiapan, persediaan. Ya, supaya masa kita mati dia tak terasa dah. Kan kesakitan. Kenapa? Dan Allah tunjuk gambaran syurga kepada apa? Kepada kita, tuan-tuan. Rupanya ada hadis ya. Kan yang Nabi kata, man ahabba liqa Allah. Ya. Ahabba Allah liqa'ahu. Siapa yang suka nak cinta, siapa yang cinta atau suka nak bertemu Allah, Allah suka dan cinta nak bertemu dengan dia. Dan begitu juga wa man kariha liqa Allah, siapa yang benci nak bertemu Allah, Allah juga benci nak bertemu dengan dia. Kariha Allah liqa'ahu. Bila dengar kataan Nabi tu, Aisyah terus kata, ya Rasulullah. Aisyah dengan beberapa isteri dia berkata apa? Inna lanakrahul maut. Ya Rasulullah, kami ni tak apa suka dengan mati ni. Kan? Nampak? Yalah dah bertemu Allah, apa lagi matilah. Betul tak? Kan? Siapa suka mati? Bayangkan para isteri Nabi itu, Allah, amalan mereka tu, saya cerita kalau banding kita jauh benar kita ni. Itu pun dia berkata inna lanakrahul maut. Kan? Sungguhnya kami benci kepada mati. Termasuk benci ni tak sukalah mati dalam keadaan apa? Belum bersedia. Amalan tak cukup, bekalan pun tak mandang, orang kata kan. Itu maksud dia. Nabi kata bukan begitu. Kan? Maksud yang dikatakan barang siapa yang suka ya nak bertemu Allah, ketika saat seseorang nak mati, Nabi cerita akan ada dua keadaan. Kalau orang tu beriman, Allah tunjuk gambaran syurga pada dia. Allah nikmat. Nampak? Sehinggalah pada masa itu, bila dia tengok nikmat syurga, dia tak sabar nak bertemu Allah. Maknanya dia tak rasa dah sakit mati tu. Pasal apa? Tengok nikmat tadi. Allahu Akbar. Ya. Dan ketika itulah bila dia rasa nak sangat bertemu Allah, Allah nak bertemu sangat dengan dia. Itu maksud dia. Begitu juga sebaliknya kalau orang itu bukan mukmin, orang fasik, orang munafik, orang kafir, orang musyrik, di saat dia nak mati, Allah tunjuk gambaran azab neraka. Masa tu dia benci nak bertemu Allah. Oleh kerana pada masa dia nak mati tu dia benci nak bertemu Allah, Nabi kata apa? Allah pun benci nak bertemu dia. Nauzubillah misalnya. Maknanya apa yang kita faham? Itulah persiapan kita sebelum kita mati tu. Itu yang penting. Itulah yang mencorakkan sama ada Allah nak datangkan gambaran
Kan ya, syurga ataupun neraka di saat kita nak nazar. Orang tak nampak, kita je nampak masa tu. Allahu akbar. Ya, inilah benda yang kita takut. Ya, itu tak cerita satu hadis yang lain yang Nabi kata apa? 100 hari sebelum seseorang tu mati. Tengok tadi. Kalau orang tu beriman, Allah akan hantar satu malaikat. Malaikat didorong kita, bisik kita buat benda baik. Ya, dan dia pun buat sampailah dia mati. Dalam kebaikan yang dia buat. Sampai orang kata, oh bagusnya dia ni. Memang syurga. Sebab bila orang kata bagus itu kan doa kan. Itu kalau apa? Beriman. Kalau orang tu tak beriman, Nabi kata 100 hari sebelum dia mati, Allah hantar juga siapa? Syaitan. Dia akan menyesatkan tu, makin teruk, makin jahat. Kan? Ya, nampak? Macam soalan macam tak mati-mati dia ni. Kan? Umur 10 tahun lebih buat parti baru pula. Kan? Ngakulah nak menyatu padukan, nak pecah pula lagi. Contohlah tuan-tuan. Kan ya? Nampak? Ya, mana apa? Dia dibisik-bisik. Kan? Dibisik oleh syaitan sampai kan apa? Kan ya? Dia terus susah-susah sampai dia mati dalam keadaan apa? Dalam kesesatan itu. Sampai bila dia mati orang akan kata, elok mati pun. Dan teruk dah ni. Allahu akbar. Itu sebab kita sekarang ni. Kita tak tahu kan kita mati bila, betul tak? Kan? Jadi kita jagalah iman kita, kan? Belai iman kita, kan ya? Apa tuntutan iman kita buat. Mudah-mudahan yang Allah berikan pada kita, yang mendamping kita ialah malaikat. Kan? Bukannya syaitan. Nampak? Itu kalau ada keinginan buat baik, buat. Jangan tangguh-tangguh. Kan? Teringat baca. Kita tak ada apa hal kan? Ada masa baca Quran, buka baca. Ya. Ada masa nak datang mengaji, alhamdulillah. Kan ya? Dah dilonggarkan PKPP contoh, boleh jarak kan, penjara tak apa, cuba hadir. Contohlah. Kan? Kita ambil peluang. Ya, ingat masa masjid mula-mula kan, tak boleh pakak menyesal. Yang syurnya hak menyesal kan, hak yang tak pernah pergi masjid tu. Kan? Elok masjid boleh buka, yang menyesal tu tak pergi pun. Kan? Yang duk Allah masjid tutup lah pula. Kan? Elok dah boleh, dia tak pergi pun. Nampak? Dia cari alasan. Pasal apa tak pergi masjid? Batuk. Kan? Sesemua sampai sudah tak pergi. Jangan. Ya, sebab inilah benda-benda yang kita sama-samalah. Ya, kita kena jaga antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hendaklah engkau baca doa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada anak-andanya yang bernama Siti Fatimah. Ya, radhiyallahu anha. Ini antara doa yang Nabi ajar kepada Sayyidatina Fatimah. Baik, apa doanya? Walaupun kepada Fatimah macam mana orang lelaki boleh ke amal? Tak ada masalah. Boleh ya. Sebab dia doa ni tak ada dikhususkan kepada orang perempuan. Cuma orang perempuan kalau boleh, lebih lagi lah. Kan ya? Sebab kalau ikut Nabi sampai kepada siapa? Fatimah. Kan? Maknanya kalau orang perempuan lebih lagi. Apa saja yang Nabi pesan pada orang perempuan, elok orang perempuan diutamakan. Orang lelaki boleh apa? Boleh. Sebab Nabi tak mengkhususkan doa ini untuk Fatimah sahaja. Baik. Apa doanya? Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalal wal Ikram, La ilaha illa ant, birahmatika astaghith, wa min azabika astajir. La takilni, itu silap bari ya. La takilni, bukan la takilna. La takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullahu, wa aslih li sya'ni kullahu bima aslahta bi ibadaka salihin. Okey, doa ini kalau kita seorang-seorang tak apa, kekalkan dengan bentuk bacaan ni. Ya. Kalau baca ramai kena ubahlah. Ya, kena ubah. Tak mana ubah? Yang pertama tang bi rahmatika nastaghith. Atau kalau baca untuk mewakili orang lain. Nas. Wa min azabika nastajir. Kan tukar kat situ. La takilna ila anfusina. Akan tukar kat situ. Ya, tarfatain wa aslih lana sya'nana kullahu. Ya, wa aslih lana sya'nana kullahu. Ya, bima aslahta bi ibadaka. Okey, yang ni tak apa dah. Tentu je tukar. Ya, itu kalau kita nak baca lepas sembahyang ramai-ramai. Ya, jangan baca sebabkan saya dah sebut dulu ya. Mana-mana imam yang mengkhususkan doa untuk dirinya, faqad khanahum, ya, imam tu telah mengkhianati makmum di belakang. Ya, jangan. Sebab siapa yang jadi imam dia kena adalah kemahiran. Terutama esok ni ya. Esok ni adalah hari terakhir kan. Bulan tahun 1441 ni.
Kan? Ya, terbenam matahari masuklah satu apa? Muharram 1442. Baik. Selalunya setengah tempat mereka mengamalkan doa awal akhir tahun dan awal tahun. Okey, tak ada masalah. Walaupun benda tu tak warid pun dalam sunnah, tak apa, sebab benda doa ni baik. Doalah, tak ada masalah. Kan? Cuma kita jangan pula kata mengamalkan doa tu satu sunnah Nabi. Dan Nabi tak pernah kan menganjurkan pembacaan doa awal tahun dan akhir tahun. Cuma kan nak baca tu tak salah. Bacalah. Okey, dengan tanpa sebarang kepercayaan ataupun i'tiqad ataupun sandaran. Baik. Selalunya kalau di dalam apa nama buku, apa yang saya perhatikan, banyaknya menggunakan kata ganti nama saya. Kan banyaknya. Ya. Jadi kadang-kadang imam tu dia tak tukar pun, dia baca yang orang lain amin, imam seorang je dapat. Kan? Makmum jadi tak kerti bahasa ni. Amin, amin. Lalu makmum, imam seorang kenyang. Kan? Makmum tak dapat apa. Ya. Yang mana? Doa yang mana tu? Dan yang mana? Yang tadi. Nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka. Yang minal khair tu kah? Ma'alimna, kena tukar situ. Ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Na'lam. Ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya. Wa na'udzubika minasyarri kulli ajili wa ajili ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Dia kalau walaupun kita baca untuk seorang, guna kami pun tak apa. Tak ada masalah. Ya, sebab kita boleh niatkan, walaupun kita baca seorang, kita boleh niatkan untuk keluarga kita, kan, sahabat handai kita. Yang tak bolehnya baca doa untuk seorang tapi belakangnya ramai, itu tak boleh. Ya, nampak ya? Kalau kita seorang baca atas nama ramai tak apa. Yang tak bolehnya kalau kita ramai baca atas nama seorang. Itu tak boleh. Ya, Rabbi syrah li sadri, kan. Seorang tak apalah baca. Kalau dia jadi imam baca tak betul lah. Salah. Kan, dia baca untuk diri dia seorang. Ya, tu jenis macam tu imam kena ada kemahiran lah. Ya, kena ada ilmu. Wa nas'aluka. Okey. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu min qawlika, itu tak apalah, tukar depan tu je. Sama juga wa na'udzubika minan nar. Okey, belakang tu teruskan, tak ada masalah. Okey, di bawah tu pun wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka wa na'udzubika, itu je. Tak ada lah. Tapi yang bawah tu wa ma qadaita lana, kan, dengan enam betul lah. Kan, yang di atas tu. Ya. Maknanya yang banyak tadi datang apa? Allahumma nas'aluka minal khairi kulli ajil, kan, ma'alimna tu. Tu banyak ma'alimna wa ma, ada tiga nak tukar di situ. Wa na'udzubika minasyarri kulli ajili wa ajil ma'alimna min wa ma lam na'lam. Tu tak apa, tu dah benar dah. Tu dah. Tu kekalkan. Okey, baik. Ya. Baca? Dia kata subuhi lah. Tak apalah. Kalau di situ masa dia tidaklah apa kita panggil lah, batal solat, tidak, kan. Cuma sebutannya tak kena dengan grammar je, tata bahasa, kan. Bagi saya dia taklah mencacat, sebabkan lafaz pun dia bukannya orang kata apa, benda rukun pun. Yang rukun tu ni hak dalam ni, kan. Ya, yang hati tu, ya, kan. Jadi kita niat apa, solat fardu subuh sudah, kan, nampak. Tak payah subuhi subha pun tak payah. Kan, nampak ya. Itu tak ada masalah. Yang penting faham kata yang kita baca solat subuh. Nampak ya. Itu benda yang penting lah. Cuma tak isyak jangan tukar pula jadi isyak pula. Kalau isyak bukannya sembahyang isyak, jadi sembahyang makan malam. Sebab isyak tu mana makan malam, dinner. Kan, saja aku sembahyang makan malam. Jangan main tukar baris, kan. Mudah lain maksudnya. Ya. Okey, baik. Okey. Jadi artinya apa maksud doa tadi yang Nabi ajarkan Fatimah? Jadi sebenarnya doa ni dikatakan, ya, Fatimah pernah mengadu kepada Nabi, ya, kan dia letih sebabkan Sayyidina Ali kan sibuk, kan, ya, dengan urusan, kan, Nabi lantik dia jadi governor, kan, ya, Sayyidina Ali ni, ya. Jadi Sayyidina Fatimah ialah dengan anak-anak lagi, kan, ya, kan, Hasan Husin, ada lagi anak-anak yang lain, ya. Okey, baik. Jadi dia mengadu pada Nabi, kan, keletihan. Jadi Nabi ajarlah doa ni, kan, ya. Jadi mana-mana kalau anak perempuan kita pun mengadu, kan, ajarkan benda yang sama, kan. Isteri kita pun mengadu, kan, letih lepas kerja rumah, ajar yang ni, kan, doa ni, mudah-mudahan hilanglah letih dia, kan. Okey, baik.
Artinya wahai Tuhan yang hidup, hayyu tu, ya qayyum, lagi berdiri sendiri. Qayyum. Yang ni yang dikatakan qiyamuh binafsih tu. Kan ya? Maknanya Allah tak berhajat kepada makhluk. Ya, untuk apa? Untuk kehidupan. Ya, berbeza kita sangat berhajat. Bukan hanya kepada Allah, bahkan kepada makhluk pun kita berhajat. Nak tunjuk kata lemahnya kita. Nampak tak? Ya, bayangkan kalau kita seorang terkotak-kanting, tak ada siapa habis kita. Kan? Ya, jadi mangsa makanan lain. Kan? Di atas belah kasihan dengan makhluk yang lain jaga kita, pelihara kita, maka terselamatlah kita. Tu kata kita memerlukan kasih sayang Allah dan makhluk. Nampak? Ya, kita sangat berhajat. Tapi Allah tak. Kalau dunia ni tak ada pun Allah terus maha hidup. Kan? Itu kena yakin. Yang pula kita beranggapan kalau tak ada alam ni, gamanya Allah pun tak ada apa. Dah. Ya, itu pernyataan yang tak betul. Baik. Ya Zal Jalal wal Ikram. Ya, iaitulah Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jalal tu kebesaran, ikram tu kemuliaan. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang layak disembah, berhak disembah. Ya, dengan sebenarnya kecuali hanya Engkau. Ya, tak ada. Maknanya siapa yang sembah lain pada Allah, semuanya karut belaka. Kan? Semuanya fake, palsu belaka. Baik. Dengan rahmatmu, ya, bi rahmatika tu, dengan rahmatmu astaghis, aku meminta tolong. Kalau nastaghis, kami meminta tolong. Itu kalau kita tukar kan kepada na tadi. Ya. Wa min azabika, dan daripada seksaanmu, nastajir, ataupun astajir di sini aku berlindung. Kalau nastajir, kami memohon perlindungan. Samalah. Ya, daripada azab Allah kita minta perlindungan. Allahumma ajirni minan nar, kan? Ya, 7 kali ya kita disunatkan membaca selepas solat subuh dan selepas solat maghrib. Bacalah ya 7 kali. Baik. La takilni ila nafsi tarfat ain. Janganlah engkau serahkan aku kepada diriku, yakni kepada nafsuku, walaupun hanya sekejap mata atau sekelip mata. Mana kita minta jangan Allah lepaskan diri kita ni jadi apa? Tawanan nafsu. Itu maksud dia. Ya, takut kita jadi hamba nafsu. Allahu akbar. Habislah. Kerana Allah kata inna nafsa la ammaratun bisu. Kerana nafsu itu sentiasa mendorong manusia kepada kejahatan. Mana kalau kita jadi hamba nafsu, kita tak jadi baik. Allahu akbar. Tu kita minta, ya Allah jangan serah walaupun tarfata ain, sekelip mata, kelip buka, tak mau. Kita nak biarlah kita di bawah apa? Bimbingan Allah. Ya, kita berada di dalam apa? Syariat Islam. Ya, itu perkara yang kita kenapa? Kena faham betul-betul. Ya. Baru ni ada seorang kawan dia kongsi. Ni di antara penulisan ni buku yang sangat berbahaya lah. Ya. Yang mana telah ditulis ya satu buku ya yang bertajuk apa tajuk dia? Ni. Nampak. Membebaskan Allah daripada Islam. Na'udzubillah min zalik. Ditulis oleh Syazrin Muhammad. Dikatakan dia ni seorang ustaz ni. Dia memanglah yang nak menyesatkan manusia ni mestilah orang ada ilmu. Nampak tak? Jangan main-main. Ya. Dan geng-geng yang fahaman liberal semua pakat sokong belaka lah. Oh, tulisan ni bagus kan, dia komen. Salah seorang ialah tokoh Syiah yang bernama Faisal Tehrani. Sampai dia dianggap ya, Syazrin dia kata menawarkan Islam yang tenang, aman dan menggerakkan. Seolah-olah bila kita kaitkan Allah dengan Islam ni sebagai apa? Tak tenang. Nampak? Bukankah sekarang Kristian pun nak guna nama Allah? Kan? Tapi kita orang Islam boleh dikatakan kebanyakan mufti tak setuju. Ialah tak setuju lah sebab Allah yang dimasukkan dalam agama Kristian itu bukan Allah yang sebenar. Tapi Allah yang bersifat Trinity tu. Kan? Sulusul aslas tu. Salisu salasa. 1/3. Kan? Itu yang masalahnya. Bukankah selama ni elok tak pernah guna perkataan Allah kan? Dia guna God kan? God kan? Tiba-tiba sekarang nak tukar Allah. Apa Kan nampak? Ya, itu Tuan Guru Haji Hadi pernah sebut, kalau sekiranya kan mereka nak guna perkataan Allah itu dengan makna yang sebenar, tak apa, go on. So memang dalam Quran berkata, kalau bertanya siapa kan kepada semua manusia siapa mencipta langit, semua akan jawab Allah. Cuma bila nak masukkan dalam tulisan tu, dalam apa Bible tu, Allah tu Allah yang mana tu? Kan? Adakah seperti yang kan yang sepatutnya ataupun yang hampa duk ni? Yang hampa duk apa war-war kan ni?
Nampak? Inilah benda yang nampak. Tu sampai tengok. Ada pula ni tak tahulah hamba Allah ke hamba setan ke tak tahu ada ni. Tengok. Sampai macam tu sekali buat buku. Nampak? Membebaskan Allah daripada Islam. Mana Islam tak berhak nak menggunakan Allah. Mana Allah ni boleh kongsi mana-mana agama. Mana Hindu pun kami sembah Tuhan lala pada patung. Na'udzubillah min zalik. Oh, dahsyat. Ya. Maknanya kesan-kesan dia masih ada lagi lah. Kan walaupun PH tu dah jatuh kan. Ya, ada punya tu masih lagi ada. Ya, tu kita mengharapkan mudah-mudahan lah. Kan dengan pertukaran walaupun kita tak tahu lah berapa lama tempoh kan. Ya, kan tapi kita mudah-mudahan dapatlah mengekang. Tu yang sekarang ni apa Ustaz Nasruddin Tantawi kan. Kan yang jadi apa pengarah Yadim sekarang ni. Ada minta sukarelawan yang cukup ramai nak bantu ni, nak gerakkan balik. Kan ya, dakwah-dakwah kan di peringkat-peringkat bawahan ni. Sebab semua memerlukan tenaga. Sebab kalau nak bayar semua memang jenuh lah. Tak mampu lah. Kan, dia kena ada. Ya. Bukanlah mana sukarelawan ni percuma dah. Kan ya, tapi ada orang yang sanggup. Kan ya, untuk bersama dengan masyarakat. Ya. Itu di antaralah ya, benda-benda yang yang mana kita boleh tolong, kita tolong. Yang mana kita boleh bantu, kita bantu. Tu je. Ya, okey baik. Okey ya, jadi kita minta sangatnya supaya Allah jangan sekali-kali serah kita kepada nafsu kita. Sampai kita jadi hamba nafsu walaupun apa? Sekelip mata. Kita nak kita sentiasa jadi hamba Allah. Ya, sentiasa tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wa aslih li sya'ni kullahu. Ya. Dan perbaikkanlah segala urusanku. Kullahu ya. Segalalah, semua. Ya, semuanya. Bima aslah tabihi. Seperti mana engkau perbaiki ya ibadaka salihin akan urusan hamba-hambamu yang soleh. Macam mana kan Allah jaga hamba-hamba dia yang soleh tu kan, yang layak ke syurga. Kita minta macam itulah Allah buat pada kita. Jadi kena bersedialah. Kan? Kena bersedialah. Apa? Ujian. Nampak ya? Dan kena bersedia untuk buat benda yang nafsu tak suka. Kan Nabi dia kata hufatil jannah bil makarih. Ingat, syurga dikelilingi dengan perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Nafsu tak suka. Kalau kita berjaya buat benda yang nafsu tak suka, hebatlah. Kan? Itulah yang akan melayakkan kita masuk ke dalam syurga. Tapi kalau dia buat benda yang nafsu suka, habis. Kan ada walaupun dia solat tu nafsu tak suka, tapi dia solat macam mana yang nafsu nak. Agak macam mana? Yang dikatakan solat mengikut nafsu. Kan? Solat ikut nafsu ni senang. Kan? Solat yang apa? Yang dia tak ikut aturan yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Itu ikut nafsu. Nabi kata ada tamak-ninah, tasbih 3 kali dia baca sekali. Nafsu lah tu. Apa lagi? Kan? Betul tak? Nafsu lah tu. Ya. Tak ada saktah. Lepas tu kita kena pisahkan bacaan. Dia sambung tinggal senapai. Kan? Nafsu lah tu. Nampak? Ya. Dia senang je. Kalau kita nak senarai banyak lah. Laju, cepat, ekspres kan. Pada semua makna yang sama pun. Kan? Kalau nak senarai banyak, jawapan dia senang je. Yang ikut nafsu ni ialah sesuatu yang dikerjakan tidak ikut cara yang betul seperti yang disunahkan oleh Nabi SAW. Puasa Nabi bangkit sahur, kita tak nak bangkit sahur, kita puasa ikut nafsu, bukan puasa ikut sunnah. Senang je. Ya. Itu di antara perkara-perkara yang kita kena kena tahulah. Okey baik. Itulah ya di antara ya yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada apa? Kepada anaknya Sayyidatina Fatimah. Kita kalau berada dalam benda ialah kan ada kesulitan. Tapi sebenarnya tak tunggu kesulitan, tak apa, baca selalu. Kan ya? Dia masalah yang melanda kepada kita ni sebagai anak-anak Adam ni banyaknya apa? Bila kita time berhajat sangat baru kita nak cari Allah. Baru kita nak kenalkan diri kita pada Allah. Jadi lambatlah. Kan susah. Kan? Cuba kalau kita ni dah Allah kenal. Ya? Bila kita angkat tangan, tak ada masalah. InsyaAllah dah kenal kita. Ni Allah tak kenal kita, baru nak kenalkan diri kita dengan Allah. Nampak? Ya, ini benda-benda yang kita sama-samalah perbaiki. Itu selalu saya berpesan kan, ada masa bertahajud, bangkitlah bertahajud, insya-Allah.
Ya, kita akan dikenali oleh Allah, dikenali oleh para malaikat. Sampai kalau kita sehari tak bangkit, malaikat cari kita. Tak sihat kot dia ni, demam kot dia ni. Ya, maka didoakan kesembuhan pada kita. Nampak? Ya, kalau kita ada apa-apa hal pun, malaikat akan doa. Pasal apa? Sebab ibadat tu selalu kita buat, tiba-tiba hari tu kita tak buat. Nampak? Bukannya ibadat tu memang kita tak buat. Tu malaikat pun tak tahu je. Kan? Ya, itulah perkara yang kita kenapa ikhtiarkan. Okey, baik. Kemudian baca olehmu akan doa Nabi Isa alaihi salam. Ya. Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina as-salatu wassalam. Baik, iaitu Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairik wa asbahtu murtahinan bi amali fala faqira afqara minni ilaika wala ghinan wala ghaniya aghna minka anni, ya, wala ghinan aghna minka anni. Okey, baik. Kita tengok apa maksud dia. Ini pun dia menggunakan domir saya, ya. Allahumma inni asbahtu, ya Allah, sungguhnya jadilah aku di waktu pagi, ya, dia tertinggal tu. Kena tambah, ya. Jadilah aku, ya, di waktu pagi. Sebab kita doa ni memang waktu subuh pun, ya. La astati', ya, di mana aku tidak dapat menolak, ya, apa-apa daf'a ma akrah, apa-apa yang aku bencikan dia, apa-apa yang aku bencikan dia. Maksud kita mengadu pada Allah lah, ya Allah, ya, pagi-pagi lagi aku dah tak mampu menolak apa segala perkara yang aku tak suka. Ya, tak semua benda yang kita tak suka tu tak baik. Kan? Ada benda yang kita tak suka tapi dia baik. Jadi mana soalan macam kita nak bagi tahu kata kita ni mengikut, kan, ya, mengikut apa yang Allah rencanakan. Kan, ni cuma sekadar mengadulah, pengaduan. Ya, kan, ya Allah, sungguhnya di waktu pagi ni aku memang tak mampu nak menolak apa saya perkara yang aku tak suka. Baik, wala amlik, ya, dan aku juga tidak memiliki, ya, naf'a, akan kemanfaatan ma arju, daripada apa yang aku harapkan. Ya, dan pagi-pagi ni juga aku tak memiliki, tak ada kuasa nak boleh mendatangkan benda yang aku rasa bermanfaat bagiku. Kan, malah ada benda kadang kita nak, kan, tapi tak dapat. Benda yang kita tak nak itulah kita dapat. Nampak tuan-tuan, ya? Itulah yang disebutkan tadi. Dia mesti ada sebab. Kan? Kenapa? Macam orang kahwin lama tak ada anak, kan? Kan? Nak sangat anak. Itu contohlah. Nampak? Mungkin Allah takdirkan dia tak ada anak tu, mungkin tu lebih baik pada dia. Kan? Daripada dia ada anak, tiba-tiba dia abaikan. Dia cuaikan. Kan? Nampak? Ya? Tak ada masa, sibuk suami isteri. Allahu Akbar. Ya? Macam saya pernah cerita, apa nama ni, kira pak saudara isteri saya lah, kan, ya, pak saudara isteri saya, maknanya adik pada mak mentua, ya, kira adik kepada ni lah, apa, Nasaruddin, kan, kena buat, ya, yang perumahan awam tu, ya. Jadi apa nama ni, dia kahwin daripada umur 25 tahun, kan, sampai 15 tahun, umur 40 tak ada anak. Jono berobat, ya Allah, kan, 15 tahun, kan, Allah tak bagi anak. Tapi bila saya renung balik live dia pun memang sibuk lah. Suami isteri jenis kerja orang hebat-hebat, kan, ya, jenis CEO lah, apalah, kan, keluar sebelum subuh, balik, kan, lepas isyak. Kan, tu saya sembang dengan rumah, bayangkan kalau dia ada anak, macam mana gamaknya. Kan, macam mana gamaknya. Jadi bila dah elok sikit, kadang tak elok, umur 40 tahun, kan, dah ringan sikit, dia apa dah macam dah stabil, dah okey, baru Allah beri elok sepasang, dapat 2 orang, kan, lelaki perempuan, kan, ya, eloklah. Tapi padahal umur 40 orang dapat, kan, tak apa, dapat lah juga. Tu kata kita tak tahu ini, kan, ya, rencana Allah, ya, kan. Memang kita menganggap tak ada anak ni satu keburukan, kan. Ya, orang duk kata lah, duk fitnah, mandui kot, mula, kan. Itu dah asuk suami pula, nikah lain lah, bini hang tu tak lihat, umur 40 lah, kan, tak ada lah tu, tak ada hormon lah, contoh lah, ya. Tapi dah suami dia sabar, Allah bagi juga. Itu benda-benda yang kita tu kita ni sebut, ya Allah, ya, pagi-pagi ni, kan, apa saja perkara yang kau tentukan, kan, semuanya aku ikut. Tu aku tak mampu nak menolak, kan, perkara yang aku tak suka, dan aku juga tak memiliki kuasa untuk mendatangkan perkara yang aku suka, aku harapkan. Baik. Wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairik.
Dan jadilah segala urusanku itu di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Ini penting. Ini keyakinan lah. Mana kita mengakui lah, segala apa yang berlaku semuanya ketentuan Allah. Ya, bukan ketentuan yang lain. Itu bahaya ya kalau kita menyangkutkan, mengaitkan kehidupan kita dengan sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan. Ya, yang saya cerita dulu, kalau orang Arab dia guna burung kan, lepas burung, tengok burung terbang mana. Kalau terbang kanan, oh ini tanda baik. Jom keluar kerja. Kan? Lepas-lepas terbang belah kiri, masuk balik. Jadi pak belalang. Tidur. Pasal apa? Tak ya. Sial dia kata. Mana tahu saya? Tu burung terbang kiri. Lah apa kena mengena burung dengan dia? Tapi ada manusia dia mengaitkan. Kan kehidupan dia dengan sesuatu ya selain daripada Allah. Nauzubillah min zalik. Jangan. Ya, nampak? Tengok sembang tiba-tiba bunyi burung hantu atas bumbung. Siapa nak mati pula ni? Itu kepercayaan lah. Ya, orang Arab kan, orang Melayu tak tahulah kan. Dengan burung hantu macam mana, Allah Allah. Baik, itu adalah ya benda yang kita kena hati-hatilah. Kemudian wa asbahtu murtahinan bi amali. Ya, dan jadilah aku ini murtahinan, ini terikat. Ya, bi amali, dengan amalanku sendiri. Maksudnya menentu nasib kita, masa depan kita bukan siapa-siapa, tapi amalan kita sendiri. Ya, janganlah. Itulah kita tak boleh salahkan orang lain tau. Di akhirat memang akan berlaku salah menyalah antara satu sama lain. Kan, nampak? Suami menyalahkan isteri, isteri menyalahkan suami, anak menyalahkan ayah, ayah menyalahkan anak. Ini pakai nak lepas diri belaka. Kan, dengan harapan orang tu akan tanggung dosa kita. Allahu Akbar. Tengok. Jaga baik-baik. Itu sebab yang paling penting kita jangan jadi penyebab kepada kejahatan, keburukan. So memang akan dipertanggungan ke atas kita. Jangan jadi penyebab. Ya. Jadi kalau kita penyebab juga, tapi kebaikan, sebab apa saja kebaikan yang orang buat akan dapat pada kita tanpa mengurangi kebaikan dia. Itu yang terbaik. Itu yang kita nak. Nampak? Ya, itulah perkara-perkara yang kita kena tahu kan, ya, yang mana yang perlu kita hindarkan, yang mana perlu kita perbanyakkan. Ya, supaya kita sentiasa menjadi orang kata apa? Orang yang mendapat kebaikannya, ya, dunia dan akhirat. Dunia kita dapat doa kebaikan, akhirat dapat ganjaran. Itu yang kita nak. Ya, okey, baik. Fala faqira afqar, maka tidak ada orang yang fakir, ya, minni ilaika, yang lebih fakir daripada aku. Allahu Akbar. Tu dia. Ini satu orang kata apa? Ungkapan yang penuh dengan merendah diri. Mari kita mengadu, ya Allah, tak ada orang yang paling fakir melainkan aku. Itu sebab ulama-ulama dulu mereka suka tulis dekat kitab mereka, al-faqir, al-haqir wal-faqir ilallah. Kan, ya? Penulis ini seorang yang bersifat hakir, hina, fakir dan sangat miskin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Ya, inilah satu keadaan yang kita kena selesai. Jadi kalau kita semua menganggap diri kita macam tu, kita tak adalah nak bongkar. Kan? Tak adalah rasa nak sombong, betul tak? Apa punca sifat sombong? Bila kita rasa kita lebih. Bila kita nampak orang rendah pada kita, mula kita nak jalan mengengkang. Tak? Mula nak, kan, ya? Macam siapa tu yang Alibaba kan, bila dapat kan? Bila dapat orang mati, cara berjalan, nak tukar cara berjalan, padahal tak payah apa apa. Kan? Dia kata dah kaya. Kan? Jalan, dua tiga cara jalan. Saya kata ni cara monyet, dia kata ni cara apa kan. Nampak? Ya? Ni jadi masalah. Sebab kita jangan rasa lebih. Ingat, macam yang saya pernah sebutkan, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Walaupun Nabi dah sebut Umar fil jannah, Umar dalam syurga, tapi dia kata apa? Kan? Aku tetap merasakan akulah orang yang paling belum layak lagi ke syurga. Sikit pun dia tak rasa dia tu sebagai apa? Orang yang betul-betul confirm syurga. Nampak kan, ya? Walaupun sampai tahap macam tu. Saya kalau ikut Nabi ke confirm lah, tapi tu kau. Sebab apa? Nak buang sifat sombong. Ada sifat sombong habis. Sebab Nabi kata ada sifat sombong walaupun sebesar biji sawi, kamu tak layak ke syurga. Nak kata apa? Nauzubillah min zalik. Itu sebab, ya, tengok ni Nabi Isa punya ungkapan ni. Ya Allah, tidak adalah orang yang paling fakir, yang paling miskin, ya, di sisimu melainkan aku, ya Allah. Baik. Dan itu juga wala ghani aghna minka anni, dan tidak ada orang yang kaya yang lebih kaya daripada engkau. Di sisi akulah. Ya, mana yang paling kaya ialah Allah.
Jangan kita menganggap ada yang lain yang lebih kaya daripada Allah. Jadi bila kita kata Allah Maha Kaya, kenapa kita mengharapkan daripada makhluk? Kadang-kadang ada manusia kan dia mengharapkan daripada makhluk lebih daripada Allah, sedangkan dia tahu kan ya, makhluk pun berhajat macam dia juga. Nampak? Ya, mana mungkin seseorang yang berhajat nak berpaut kepada orang yang berhajat? Tak boleh. Kita kalau nak berhajat kepada orang yang tidak berhajat, dan yang tak berhajat ni Allah aja. Minta pada Allah. Allah memiliki segala-galanya. Ya, itulah ya di antara apa isi kandungan doa Nabi Isa alaihissalam. Cukuplah yang ni kita sambung kemudian lah. Ya, insya-Allah bulan depan panjang umur, murah rezeki insya-Allah. Kan ya. Saya doakan 1 bulan 9 pun dah mula boleh dah aktiviti luaran ni. Koko apa semua kan. Ya, saya baca kenyataan tadi maknanya semakin boleh lah kot walaupun ada kluster-kluster yang tertentu ni. Ya, kan. Kita mengharapkan ianya mudah dapat dicegah lah, dikawal. Kan. Jangan sampai 100 kalau 100 kata udah PKP balik tutup pula mereka. Okey, baik. Jadi sebagaimana yang saya nak kongsikan tadi, apakah saya buka soal jawab. Ya. Okey, yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan COVID-19 tadi. Okey ya. Jadi kalau kita melihat statistik yang selalu menjadi mangsa COVID ni siapa? Kalau orang tanya kat kita lah. Kan ada 2 golongan ya yang sentiasa menjadi apa? Menjadi mangsa COVID, 2 golongan. Yang pertama orang yang dah sampai satu peringkat umur kan. Kan yang dah lanjut. Ya. Yang kedua orang yang ada sejarah sakit walaupun dia muda. Baik, apa kaitan orang yang tua dengan orang yang sakit? Satu je. Mereka punya tubuh badan dah tak kuat untuk nak orang kata apa? Nak menangkis serangan daripada wabak tersebut. Dia tak kuat dah. So ada satu video mungkin tuan-tuan ada tengok kan, yang dia orang tarik keluar apa lendir kan. Keluar daripada mulut. Tak tahulah, ada orang kata wallahualam lah kata itulah yang dikata COVID. Jadi bila dia masuk kan dia jadi dalam ni, tu yang menyebabkan payah nak melapeh. Kan tu orang yang asma memang kalau kena kan selalunya lah kan, bukanlah mesti. Kan, mana kalau dia tak mampu nak lawan COVID tu habis. Ialah sebab dia dah penat kan, dia dah memang sakit asma, sakit penat. Kena pula masuk pula memang dia mengganggu ni kan, saluran pernafasan ni memang sakit lah. Baik, jadi maknanya itu di antaralah keadaan berlaku. Jadi persoalannya, okey, kita hari ni kita ada di kalangan kita orang yang dah tua kan, dah peringkat umur yang apa yang lanjut. Kemudian yang kedua pula kita ada juga mungkin anak-anak yang apa yang tak sihat. Macam mana cara kita nak tolong mereka? Tolong kita dan tolong mereka kan untuk supaya tidak menjadi mangsa kepada wabak. Baik, soal mati apa itu urusan Allah, kita tahu kan. Itu urusan Allah. Tapi sebagai manusia yang beriman, kita disuruh apa? Ikhtiar. Ya, suruh berikhtiar. Baik, itu yang saya nak tunjuk ni. Ya. Baik, saya nak tunjuk kepada tuan-tuan puan-puan rahmat Allah sekalian ya. Berkaitan dengan apa? Dengan di sinilah ya apa yang saya kongsikan pengalaman dan juga perbualan lah. Ya, dengan beberapa orang ya, doktor dan juga medical assistant lah. Kan ya, berkaitan dengan pada hari ni seolah-olah macam kita ni tidak ada macam pilihan. Ya, tak ada pilihan. Ya, sebenarnya nak tingkatkan ilmu badan ni dia banyak cara. Kan? Contohnya kita bersenam, jogging, tapi kalau dah sakit nak jogging macam mana? Kan? Kalau dah tua sangat, larat ke? Kan nak berjogging ke nak bersenam ke apakah mungkin di situ akan menjadi halangan. Jadi akhirnya dicadangkan kepada orang yang sakit dan orang yang apa tadi? Yang apa nama yang dah tua tadi supaya apa? Mereka mengambil suplemen ataupun makanan tambahan. Itulah cadangan yang diberikan. Itu je cara. Ya. Awak kenapa makanan yang ada hari ni macam mana? Makanan yang ada hari ni boleh kata rata-rata tak selamat. Ayolah. Kan banyak bahan kimia, kena cucuk ayam, kena cucuk. Kan? Ya, ikan keli, kan? Hatta ayam organik pun saya pernah tanya. Selamat ada ayam organik tu? Ayam organik pun tak selamat. So apa? Dia bagi makan apa? Bagi makan pellet. Pellet tu bahan-bahan yang apa? Sintetik tau. Kan, bahan-bahan yang bukan apa, yang bukan daripada asli punya ni. Ya, jadi itu di antaralah apa yang saya sembah. Jadi dia kata memang hari ni keperluan kepada makanan tambahan sangat apa? Sangat tinggi. Jadi saya nak tunjuklah perbezaan, mungkin tuan-tuan bisa tengok. Kan, tak apalah ya. Anggaplah macam apa yang saya tunjuk pada tuan-tuan ni macam tuan-tuan tak pernah tengok kan. Bisa tengok ya? Okey, ni perbandingan lah saya nak tunjuk pada tuan-tuan ya. Perbandingan antara dua orang ya. Yang seorang ambil suplemen kan, makanan tambahan, seorang yang tidak mengambil. Baik, makanan tambahan yang dicadangkan apa yang saya baca ya, kalau ikut kenyataan Dr. Nur Hisham, antara yang terbaik ialah vitamin C ya. Vitamin C antara
Ya, suplemen yang baik untuk kita nak mengekang daripada terkena wabak. Ya, vitamin C. Baik. Ada vitamin C yang saya nak tunjuk ni adalah antara yang terbaik lah, bukan hanya di Malaysia ya, tapi di dunia. Ni bisa tengok kau ya? Bisa tengok tak? Bio C. Ya. Dia kelebihan Bio C ya, keluaran Nutrilite, dia tidak ada pengawet, tidak ada perasa tambahan dan tidak ada pewarna. Ya, memang kalau rasa asli gambar apple kan, memang rasa apple. Memang masam. Itu sebab dia tak bagi pepak, dia sotelan. Ya, dia sotelan. Ya, okey, baik, ini antara terbaik lah. Ya, kalau tanya harga dia memang nak kata murah sangat pun tak, nak kata mahal sangat pun tak ya. Harga sebotol yang saya bawa RM80 tapi tahan 2 bulan. Ya, dia makan, dia bukan makan sikit tau, dia jenis makan lama 2 bulan. Lepas tu baru kita rasa kesan. Sebab kena ingat ya, makanan tambahan dia bukan ubat. Ubat memang kita makan hari ni esok baik, tapi dia ada kesan sampingan. Kena ingat tau, sebab ubat dia ada bahan kimia. Ubat ada bahan kimia, tu sebab kita cepat baik, tapi lepas tu akan sakit balik. Ya, tapi yang ni insya-Allah kalau kita usaha merawat dengan dia, dia memang memberi satu kesan yang cukup lama. Kan, kesan yang baik. Tapi kena inilah, kena amal selalulah benda ni. Ya, okey, baik. Jadi saya nak tunjukkan ya. Okey, ni pun saya dah kerat 3 tuan-tuan. Ni kerat 3 lah mahal kan. Dah guna sebiji. Ni. Saya dah kerat 3 ni. Okey, saya letakkan dah satu bekas Okey, yang ni yang belah kanan ni, andaikan dia ni orang yang apa? Yang ambil suplemen. Ni. Okey, yang ni tak ambil. Ya, okey. Yang ni ambil, yang ni tak ambil. Okey, kita nak tengok pula. Okey, dalam setiap hari ya, kita akan melalui macam-macam apa yang dikatakan apa, pencemaran kan, toksit kan, asap apa, kereta, asap rokok dan sebagainya. Ya. Jadi toksit inilah yang kata apa, yang menyebabkan apa, kita jadi tak sihat ni. Okey, baik. Jadi nak tengok kan ya, macam mana perbezaan antara dua orang ni. Okey, yang ni dia ambil suplemen. Kan? Okey, dia makan telan. Dia telan tau, dia bukannya kunyah. Yang ni tak ambil. Ni. Ada memang dia basuh dalam perut dia cepatlah. Kan, sebab kita kacau. Okey, tengok. Ini contoh pencemaran. Okey, kita tengok mana? Katalah orang tu dia makan ya, fast food ke, dia memanglah fast food kan banyak kan, apa nama minyak, kolesterol. Okey, tengok. Okey, yang ni yang tak ambil. Ya. Okey, yang ni yang ambil. Okey ya. Nampak tuan tengok. Tengok. Nampak tak? Nampak? Ya? Tengok. Yang ni? Okey ya. Kenapa yang ni dia ni? Sebab dia ni dia ada pertahanan sistem badan. So vitamin C yang keluaran Nutrilite memang dia boleh apa? Membuang toksit. Nampak kan? Bubuh lah tengok. Saya bubuh lagi. Kan? Okey. Tak ada kesan pun tengok. Ini makin gelap. Nampak? Ya. Sebab dia kalau makan, dia makan sebelum tidur ni. Ya, sebab dia akan buang melalui apa? Air kencing ataupun najis. Segala toksit. Setakat ni yang makan insya-Allah lepas sebulan dia akan rasa ringan badan. Ya, baik. Nampak? Okey, timbul persoalan, boleh tak orang yang tercemar ni nak rawat? Jawapan boleh lah. Kan? Ambil lah. Kan? Ya, vitamin C ni. Baik. Cuma macam yang saya sebutkan tadi, ya, suplemen dia bukan ubat tau. Dia bergantung kepada apa nama, kalau penyakit, kalau siapa ada penyakit, ya, siapa yang dah orang kata apa macam ada tercemar ke apa ke, kalau dia baru dia cepatlah boleh dirawat. Kalau dia baru kena. Ya, okey, contoh macam ni, dia baru kena kan. Okey, tengok. Ya. Kan bila dia makan, kita kacau. Dia cepat lepas apa? Sebab dia baru. Ya. Tengok nanti lama-lama dia akan apa? Dia akan jadi putih. Cuma memang kuat ya, Bio C ni memang kuat. Antara yang terbaik. Kalau tuan-tuan rajin buka dalam Google, buka tengok Nutrilite, memang antara terbaik tuan-tuan. Ya, kan? Daripada tercemar tadi. Okey, yang ni pula. Ni yang dah lama ni. Orang dah lama sakit, dah bertahun-tahun. Kan? Kalau orang tanya, ada tak harapan dia nak boleh merawat, nak rawat penyakit? Boleh. Cuma dia lambat sikit.
Ya, ambil je balik. Ni saya dah guna, tuan-tuan bayangkan, dah saya kerat 3, saya guna berulang-ulang kali. Tapi kalau dah masuk perut tak adalah keluar kan. Ni nak contoh dah, nak kata kuat dia punya kesan dia. Ya. Ni lambat sikit. Kalau yang dekat biasanya saya guna rakaman tau. Rakaman ni boleh cepat. Kan? Ini lambat. Okey, kemudian satu lagi, sekiranya kalau kita dah lama sakit, kita boleh ambil dos yang lebih. Contoh kalau dia tulis ambil sebiji sehari, kita boleh ambil 2 biji. Sebab suplemen makan lebih tak apa. Dia tak ada efek, dia tak ada kesan sampingan. Dia berbeza dengan apa? Ubat kalau doktor kata makan sehari berapa kali? 3, jangan tambah. Kalau tambah tu cari pasal nama dia. Nampak? Ya, ni dia lambat sikit lah. Pasal apa? Pasal dia lama. Dan kita boleh ambil lebih. Selalu memanglah kalau macam contoh ya, tak apalah, kalau bulan depan kalau ada rezeki saya nak tunjuk pula penggunaan apa nama tu, multivitamin kan ya, daripada apa yang tak ada bertenaga, dia boleh menyebabkan apa, jadi apa, tenaga. Ni memang lambat, tapi dah lama-lama dah jadi putih cerah macam tu nanti ya kan. Tu saya kata kalau saya guna apa laptop kan, dia start je saya cepat kalau kan, dia lambat sangat. Tengok dia dah makin apa, dia makin terang ya. Cuma kan itulah, selalunya dia memang dia memakan masa ya. Lama-lama apa dia? Satu botol boleh 2 bulan. Dah 60 biji. Sehari kan, sebulan kan ada 30 hari. Dah sehari sebiji ya. Sehari sebiji ya. Cuma kalau macam sebut tadi kan, kalau siapa yang nak cepat, katalah dia memang ada sakit kan, memang dia contoh macam katalah apa, kita kencing manis ke kan, darah tinggi ke kan, nampak kan, maksudnya yang agak ni lah, yang agak kuat, boleh ambil 2 kali. Jadi dia jadi sebulan je lah, tapi tak apa, tak ada masalah ya. Nampak, dia makin terang, nampak, terang, tadi gelap kan, lama-lama cerah. Ya. Pasal apa dia lambat? Pasal dia dah lama kan, dia dah lama. Yang tadi pasal cepat ya, sebab dia baru lagi. Tu sebab kena ingat satu benda, suplemen ni sebenarnya untuk makanan orang sihat, ubat untuk orang sakit. Tu sebab sebenarnya kita kalau memang digalakkan ya kepada anak-anak kita yang sihat-sihat, pesan ni apa, ambil suplemen. Jangan tunggu sakit. Boleh tapi lambatlah. Nampak. Ya, tu memang kesan dia sangat baik. Ya, memang sekarang anak saya muka jerawat penuh hak perempuan. Ya, macam-macam cuba rawatan sampai dia pergi tu Hanan Medispa tu yang cuci muka tu kan, beratus habis. Tak baik juga. Lalu dia makan vitamin C. Tapi lama jugalah, dekat 2 bulan. Hari-hari dia makan. Alhamdulillah. Dan elok kulit dia sebab dia cuci dari dalam. Kan ya. Cuma kalau anak-anak, kalau yang ada jerawat apa semua kan, insya-Allah setakat inilah. Sampai ke bila anak saya tu habis, kawan-kawan dia semua tanya, hang makan apa? Dia kata makan vitamin C. Dah pakat-pakat ni. Ambil. Ya, itulah maknanya yang saya nak promosi hari inilah ya. Kalau siapa yang berhajat, tak apa, kalau tuan-tuan tak ada duit, nanti bagi nama kat saya bulan depan je bayar, tak apa, tak ada masalah. Saya ni bukan nak menyusahkan, nak menolong, nak bantu. Sungguh kadang bukan apa, dia begini, bila saya melihat bapa mentua saya kan, Ustaz Zulkarnain sihat, pasal dia makan ni lah, memang kami bagi makan. Sungguh ya, saya bagi makan. Saya terkejut pasal saya balik tu tengok pak mentua saya siap berjoging lagi. Woi, 78 berjoging, jogging atas treadmill lah. Saya tanya, rupanya isteri saya dia bagi makan satu suplemen, nama dia Double X, iaitu lah tu memang vitamin terbaik lah. Kan dia ada 3 kan, makan maksudnya sama ada sehari sekali ataupun 2 kali bergantung. Dia pak untuk saya makan, sampaikan buat temu ramah, memang dia mengakui. Dia kata setelah dia makan tu dia rasa memang cergas, rasa ringan badan, sebab dia multivitamin kan. Yang tu siapa boleh makan kecuali orang sakit bawah pinggang je. Sebab sakit bawah pinggang tak boleh buat apa dah, sebab sempat proses semua bawah pinggang. Ya, kalau bawah pinggang boleh lah, tapi kena minta nasihat doktor dulu. Tapi selalunya kalau Nutrilite ni, kalau tunjuk kat doktor, memang doktor sangat mencadangkan. Pasal apa? Sebab doktor pun di luar, dia pun yang jual kat ni. Saya pun tanya pasal apa dalam klinik tak, kami tak boleh, kami terikat dengan etika perubatan kedoktoran ya. Rupanya doktor tak boleh cakap pasal apa? Pasal suplemen. Dia hanya boleh cakap pasal ubat je. Kalau semua sihat, siapa nak datang hospital? Walaupun bayar RM1 kan setiap pagi kan, sehari berapa orang datang? Tuan-tuan kena ingat lah ni, ke hospital ke apa tak kira, semua ada bisnes. Tuan-tuan kena tahu sebenarnya perniagaan belaka. Tu kadang bila fikirkan kita sanggup kan, macam orang masuk swasta kan, bayar mahal-mahal. Kenapa kita sanggup bayar mahal kerana sakit kan? Kenapa kita tak sanggup berbelanja sedikit untuk sihat? Betul tak?
Kan, ni untuk sihat. Alhamdulillah, insya-Allah. Ya, setakat ni tak ada masalah. Setakat saya cakap terang bukan nak jual minyak angin ke tidak, kan? Setakat ni insya-Allah. Tapi macam sebut tadi lah, amal terusan, tuan-tuan tengok selepas apa? Sebulan atau 2 bulan. Selalunya kadang ada orang 2 minggu pun dah rasa dah. Ya, ada orang 2 minggu dah rasa dah. Sebulan tu insya-Allah lah. Kalau 2 bulan lagi lah. Dia memang dia kalau Nutrilite dia tak jual sikit, memang dia jual jenis kuantiti sebulan 2 bulan, sebulan 2 bulan. Sebab dia nak bagi kita biasa. Ingat, bukan ubat dia, ini adalah makanan tambahan. Dia membantu di samping dia, kalau kita sihat dia bagi tenaga, dia cukupkan. Benda yang tak cukup, kalau kita sakit dia boleh merawat. Itulah yang saya nak kongsikan pada petang yang mula ini. Mudah-mudahanlah memberi makna. Macam sebut tadi, kalau siapa yang tak ada duit nak minta apa, nanti bagi je nama, tak apa, bulan depan nak bayar pun tak apa. Saya cuma niat nak bantu je kan. Sian depan-depan saya ni kan, kalau ada yang sakit, ada yang berhajat, ataupun dia tak sakit tapi dia nak bagi pada, ada yang nak bagi pada anak dia, nak bagi pada mak ayah dia, tu pula lah. Kalau nak dapat, sebenarnya macam-macam, nak kolesterol pada apa yang omega salmon kan, ada juga, dia macam-macam. Cuma ini saya cuma tunjuk kan, apa nama yang ni je lah, biosi ni kan, ya. Jadi itu pulang lah, kalau nak apa jenis adalah dalam kereta tu kan, ya. Itu pulang lah. Cuma yang ni harga dia 80, tahan 2 bulan, ya. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan katanya? Ya. Okey. Ya. Begini. Kita baca 8 tu bukan maknanya Fatihah jadi 8 ayat. Fatihah tetap 7. 8 tu maknanya tepat 8 kali berhenti. Jangan kita i'tiqad bila kita berhenti tu jadi ayat. Tak semestinya kan. Berhenti tu menunjukkan tempat waqaf. Itu je kan. Boleh, tak ada masalah. Kan? Jangan kita terikat. Kan? Ya, ada orang, macam mana ya? Nak baca, dah tak apa, tak ada masalah. Cuma waqaf, biasalah waqaf kan. Berhenti je lah. Kan, apa yang tak cukup boleh, tak ada masalah. Ya. Dan bila kita waqaf, dia tidak akan mengurangkan ayat jadi 7. Tapi kalau kita i'tiqad Fatihah jadi 8 ayat, memang batal sembahyang kita. Memang salah lah. Ya, surah Fatihah Allah dah sebut dalam Quran. Berapa ayat? Allah dah sebut dalam Quran Fatihah ialah 7 ayat. Jangan pula kita pandai-pandai ya. Aduk kata apa? Ada 8 ayat. Memang habis. Rosak habis i'tiqad itu. Okey, jelas dah? Waqaf tak apa, tak ada masalah tu. Itu cuma masalah waqaf je. Ada yang nak tanya soalan? Tak ada tarjih, tak ada masalah. Benda tu sunat. Tapi kalau tarjih lagi baiklah. Dia baik tarjih pun ada khilaf ulama. Ya, tarjih ada 2 maksud. Maksud yang pertama tarjih dia macam ni. Ya, setiap benda yang kita sebut 2 kali. Ya. Itu yang dikata-kata tarjih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu satu pendapat. Satu pendapat lagi yang bila sebut sebelum dia sebut. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, kan? Ada kata itu tarjih. Ada kata tak, tarjih itu hak 2 kali itulah. Kan? Yang memang hak yang disebutkan oleh apa? Oleh Bilal tu. Nampak? Ya. Jadi kalau yang hak yang sebelum yang kata nak ucap tu tak ada masalah, tak sebut pun tak apa. Ya. Tapi yang penting hak 2 kali dalam apa? Dalam azan tu. Itu yang sunnahnya. Ya, itu yang sunnahnya. Masa azan ke masa yang sebut awal tu? Janganlah ekspres. Biar tenang, janganlah kelang kabut. Tak ada, salah. Dia apa pun kena tamakninah, kena ketenangan. Alaikum bisakinah. Alaikum bisakinah ni bukan hanya solat semua. Hatta azan pun tenang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Agak tenang je. Kan? Apa nak kabut? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la tu dia. Nak kerja apa pun tak tahu. Jangan. Dia benda yang bila tidak melibatkan ketenangan jadi makruh. Ya, benda tu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jelas dah? Dia tenang. Jadi tarjih itulah. Mana terpulang. Ya, kalau yang tu tak penting sangat, yang diulang awal tu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu kan. Tu tak penting. Yang penting hak 2 kali dalam azan tu. Ya. Baik, ada lagi soalan? Ya. Tak sebut bis. Macam mana? Bimilah. Bimilah tak boleh lah. Tu ada bis.
Apa tu? Milah. Tu ada bis tu. Ada, takut kita tak jelas kot. Dia kalau tak ada milah aja tinggal bini dia kot milah tu. Ada. Tak, kalau tak ada kalau bismillah tu ada. Yang banyak yang tak betul, Allah tu dia baca pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang imam, ya Allah dah. Tapi baru ni okey dah. Saya pun dah tegur tu, adik saya pun tegur, saya pun tegur dia. Oi, lagu orang muda tu. Ya, 1991 nya lagu tu. Kalau ada tak boleh. Tak, kalau kita yakin, dengar ni. Kalau kita yakin mana-mana imam baca macam tu, kalau memang tak betul, yang kita tak boleh nak bersangka baik dengan telinga kita ni, mana boleh kita ikut? Kalau kita kokok, aku silap dengar kot. Kan? Kalau kita boleh andaikan macam tu, tak apa. Lepas tu kita jumpa dia. Tadi hang baca bismillah macam mana? Cuma hang baca Zat. Kita dengar balik. Dia baca betul ke tidak? Nak confirm kan? Tengok dia baca, kita silap dengar kot. Nampak? Dia sebut tu juga, dia kalau biasa bismillah ya, dia tak ada bismillah kan. Dia bismillah. Bismillah. Oh, bismillah memang tak betul lah. Dia kata dia suruh kita husnuzan kan. Bila sampai bila kita nak husnuzan, kita dengar imam itu je. Itu saya kata kena jumpa dia. Nampak? Jumpa imam tu. Setakat husnuzan tak jadi tu saya kata jumpa. Bukan kita nak kepastian dia baca ke tidak. Nampak tak? Kan? Jumpa dia. Kan? Tadi imam baca ke tak? Saya nak confirmkan. Pasal apa? Sebab saya tak apa dengar. Nampak? Itu yang betulnya. Okey, dia baca depan kita. Okey lah. Aku silap dengar lah tu. Tak boleh, mana boleh. Haram kita ikut mana-mana imam yang kita yakin dia tidak sah. Tengok solat. Asal imam dia pegang bini dia dalam hati kita. Kalau kita nampak dia pegang bini kan, tak nampak dia wudu, mufarakah. Kalau tuan-tuan dah rasa tak yakin dengan imam, mana boleh ikut lah. Tak boleh. Memanglah. Dan kita tak yakin. Masa tu wajib, bukannya sunat mufarakah, wajib mufarakah. Sebab tuan-tuan dah tak ada dah keyakinan dengan imam tentang syarat sah tau. Ini melibat syarat sah sembahyang ni. Kan? Nampak? Tapi kalau tuan-tuan boleh andaikan kau mazhab Hanafi tu kan? Tak tahu lah pula. Macam dia tak kisah dia apa imam tersebut dia ikut dia. Tak boleh. Dia mesti atas keyakinan. Betul ya? Dia mesti ingat ya, apa pun kita buat ibadat mesti atas keyakinan. Hatta katalah kita nak tahiyat akhir. Kan? Contohlah kita tahiyat akhir. Ya? Okey, masa tu kita yakin tak hak yang sebelum-sebelum tu semua lengkap tak? Kalau ada benda yang kita tak yakin, rakaat berapa ke? Contoh, wajib tambah satu lagi. Tambah satu lagi. Atau kena faham. Kena yakin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yakin complete. Rasa jangan duk rasa-rasa. Tapi kalau kita yakin tu waswas bisikan syaitan, abaikanlah. Biasalah syaitan kan nak kacau kita. Itu je. Okey, jalan lah. Mana tu kalau boleh kita cubalah elakkan diri daripada apa? Daripada keraguan. Biar kita yakin. Ini mujur 7 kes ya. Tak banyak. Saya risau. Janganlah tutup balik masjid. Allah, penat rasa. Kan, kalau sampai 100 kes ni kes apa kan, banyak kluster lah wujud kat Kedah kan, kluster salah, kluster yang terbaru yang salah lah kan, Siwa Gangga. Itu yang dekat yang saya geram tu, yang dekat Penang tu kan, kluster Tawa. Apa Tawa boleh kluster Kuil. Itu bukan main kluster tabligh kan, kluster Masjid Petaling. Dah highlight kan masjid sampai kita kena tutup masjid lah per bulan pasal dia highlight masjid. Betul tak? Saya macam tu sekali. Ni dia tak wani. Wani sebut kluster Kuil. Tu yang dekat Johor tu gereja. Baru saya mesyuarat kan, yang minggu lepas saya mesyuarat. Orang Johor bagi tahu. Ustaz dah tahu tak? Yang kat Johor tu gereja punya kes tapi tak sebut kluster gereja. Dia sebut kluster apa? Di Johor tu saya tak ingat. Tak berani punya nak jaga hati orang bukan Islam. Ya Allah, geram kadang kan. Lepas tu sebut tengok Kuil, gereja pun. Itu hampa duk heboh sangat. Sampai dia pun duk maki orang Islam tu, apalah geng tabligh. Dia bukan duk maki geng tabligh kan, menjadi penyebab lah apalah. Padahal rupanya geng tabligh yang dapat tu bukan di situ, dapat dekat Sarawak. Yang orang Brunei kan, yang dia mari dia transit Sarawak, rupanya dia kena di situ. Di situ puncanya gereja Sarawak. Tu punca dia. Kan? Tapi orang duk nampak yang Petaling pasal dia banyak kan. Pasal dia pun banyak. Itulah. Cukuplah wallahu a'lam.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma ma'na wa la man yatba'una shaqrat wa la maturda wa la mahruma برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل دين صراطك المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك الحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada siapa nak kan? Saya nak bawa salam.